Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, wa kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang rahmati sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada kesempatan yang ada ini, pada malam ini, marilah sama-sama kita panjatkan alhamdulillah thumma alhamdulillah setinggi-tinggi puji dan syukur kerana Allah Subhanahu wa taala pada malam ini 2 Zulhijjah 1441 Hijriah bersamaan 22 Julai 2020. Sekali lagi kita dipertemukan dalam majlis ilmu ini yang merupakan seperti mana disebut oleh Nabi SAW dalam hadis baginda sebagai radhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak berkumpul dalam satu majlis ilmu dalam keadaan yang sebenar, berkumpul di dalam rumah Allah ataupun di mana-mana tempat yang kita boleh berkumpul bersama, tapi dengan tuan-tuan mengikuti kuliah maya ini, mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan juga kelebihan seperti mana yang diberi kepada mereka yang berada dalam majlis ilmu yang Nabi SAW sifatkan sebagai satu taman di taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dalam majlis ilmu ini akan turun rahmah dan barakah yang dibawa oleh para malaikat dari Allah Subhanahu Wa Taala atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikurniakan kepada
mereka yang berada dalam majlis ilmu ini ketenangan ini, sakinah, dan dikurniakan pahala dan ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita juga akan mendapat seperti mana yang disebutkan dalam hadis baginda ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin subhanallah, kalau ikut perancangan asalnya kuliah kitab At-Tafsirul Munir, juzuk 30 ini rancangan awalnya ialah pada Isnin minggu depan, tetapi oleh kerana kita menyedari bahawa Isnin minggu hadapan ialah minggu-minggu hari-hari yang akan menjelangnya hari Idul Adha yang jatuh pada hari Jumaat 10 Zulhijjah 1441 Hijriah bersamaan 31 Julai 2020 nanti, maka kita memikirkan ada baik kalau diawalkan kuliah kitab At-Tafsirul Munir ini ke malam ini. Kebetulan malam ini pun saya tidak ada apa-apa kuliah di mana-mana, jadi kita ambillah kuliah yang dijadualkan pada Isnin minggu hadapan itu. Setiap Isnin minggu keempat tu kita tarik ke hari Rabu minggu yang keempat. Jadi mudah-mudahan kuliah yang dekat ini akan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Dan pada minggu depan bolehlah kita semua membuat persediaan yang sebaik-baiknya untuk kita menyambut kedatangan hari Idul Adha dan melaksanakan ibadah korban yang akan dilaksanakan selepas selesainya solat sunat hari Idul Adha, diberi masa sehinggalah ke hari ke petang 13 Zulhijjah nanti 1441 Hijriah bersamaan 3 Ogos 2020. Jadi untuk minggu depan, kebetulan pula minggu depan itu bermula Rabu minggu depan adalah minggu yang kelima. Jadi maknanya tumpuan kita ketika itu lebih kepada untuk membuat persediaan menyambut hari Idul Adha. Mungkin ramai yang akan balik kampung lebih awal, dan bagi mereka yang menjadi peserta dan petugas pada korban akan buat persediaan yang sebaik-baiknya. Dan bagi kita secara umumnya disunatkan kita berpuasa pada bila-bila hari di dalam bulan Zulhijjah ini sehinggalah 9 Zulhijjah, dari 1 hingga 9 Zulhijjah. Kita disunatkan berpuasa sama ada berterusan selama 9 hari ataupun pada hari-hari yang tertentu. Maknanya tak kisah sama ada hari itu jatuh pada hari sunat berpuasa ataupun tidak. Kalau besok nak puasa pun boleh, kalau Jumaat nak puasa pun boleh, Sabtu depan nak puasa pun boleh, tak ada masalah. Masih lagi dapat pahala sunat, pahala puasa sunat Zulhijjah. Begitulah wallahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah, pengajian kitab At-Tafsirul Munir juzuk 30 yang disusun oleh ulama Islam terbilang dari negara Syria, iaitu Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala. Kita masuk kepada surah yang baru. Pada bulan lepas kita telah pun menyempurnakan kupasan tafsir surah At-Tin. Maka kita pada hari ini kita akan masuk kepada kupasan pada kupasan mukadimah tafsir surah Al-Alaq. Kalau sebut surah Al-Alaq orang tak tahu, terutamanya kita yang dah generasi X dan ke atas lah. Kalau sebut surah Iqra, awam tahu, atuk nenek kita tahu surah Iqra. Tapi kalau anak-anak kita atau cucu-cucu kita, mereka tidak mengetahui surah Iqra, mereka bila sebut surah Al-Alaq, mereka akan tahu itulah dia surah yang bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sama je, sama dia dipanggil surah Iqra ataupun dipanggil surah Al-Alaq, dia adalah surah yang sama, yang bermula dengan ayat yang sama. Jadi surah Al-Alaq ini tuan-tuan, puan-puan muslimin rahimakumullah, surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 19 ayat. Jadi sebenarnya kita semua ketahui, makna Makkiyah di sini ialah surah Al-Alaq ini diturunkan sebelum peristiwa hijrah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinatul Munawwarah.
Dan kebanyakan surah-surah Makkiyah ini memang diturunkan di kota Mekah. Adapun surah-surah Madaniyah ialah surah-surah yang diturunkan selepas peristiwa hijrah Sayyidina Rasulullah SAW ke kota Madinatul Munawwarah, walaupun ayat-ayat itu tidak turun di kota Al-Madinatul Munawwarah. Begitulah. Jadi kita akan faham bila sebut surah-surah Makkiyah itu kita tahu. Bila tersebut surah-surah Madaniyah itu tuan-tuan akan tahu apa makna surah-surah Makkiyah, apa makna surah-surah Madaniyah. Begitulah pandangan ulama-ulama bidang pengajian Al-Quran, khususnya bidang tafsirul Quran. Nama surah ini dinamakan surah Al-Alaq, surah Iqra atau Al-Qalam, kerana Allah SWT memulakan surah tersebut dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Mafhumnya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dan dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 3. Tapi sebenarnya ada lagi 2 ayat yang berikutnya juga diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 40 Gajah, ketika Nabi SAW sedang beruzlah, ataupun disebut lagi satu istilahnya bertahanuf di Gua Hira. Jadi dalam perenggan ni hanya disebut 3 ayat saja. Sebenarnya ada lagi 2 ayat. Tapi kenapa disebut nama surah itu sebagai surah Al-Alaq? Maka penyusun kitab, pengarang kitab, penulis kitab ni memasukkan 3 ayat saja. Ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Al-Alaq bererti seketul darah beku dalam bentuk haiwan yang kecil. Jadi darah beku ni maknanya dia belum jadi satu lembaga yang lengkap. Tu dipanggil Al-Alaqah. Alaqah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'minun, Allah SWT menceritakan tentang kejadian manusia. Tentang kejadian manusia, Allah SWT menceritakan tentang kejadian manusia. Bagaimanakah manusia itu bermula daripada nutfah, daripada setitis mani yang bersenyawa dengan telur wanita. Maka daripada situ datangnya alaqah. Jadi alaqah ini ialah segumpal darah. Dia belum lengkap lagi sebagai lembaga. Kemudian daripada alaqah tu datanglah mudghah. Mudghah tu dia dah jadi satu lembaga, namanya zigot, ataupun embrio. Daripada mudghah itulah datangnya izam, barulah dia terbentuk tulang belakangnya dan sebagainya. Kemudian dia barulah datang daging-daging yang membentuk manusia. Wallahu alam. Baik, kaitan surah dengan surah sebelumnya, Allah SWT telah menjelaskan dalam surah At-Tin bahawa dia telah mencipta manusia dalam bentuk sebaik-baik kejadian. Ini merupakan keterangan tentang gambaran kejadian manusia. Jadi Allah SWT dalam surah At-Tin yang kita baca sebelum ini menyatakan wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah SWT, kami ini Allah SWT menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala cipta di alam ini ialah kita manusia. Dalam surah ini pula Allah SWT menjelaskan bahawa manusia dijadikan dari seketul darah. Itu dia. Jadi dalam surah Al-Alaq ni pula Allah Ta'ala menyebut, kita baca khalaqal insana min alaq. Permulaan kejadian manusia yang adalah sebaik-baik kejadian itu, yang dikatakan ahsani taqwim itu, dia bermula daripada alaq, daripada seketul darah. Penjelasan ini merupakan keterangan dari aspek benda atau kebendaan. Dari segi materialnya, manusia ini bermula dari seketul darah. Dalam surah ini juga Allah SWT menjelaskan tentang keadaan atau situasi hari akhirat, untuk menjelaskan lagi apa yang telah disebutkan dalam surah At-Tin. Itu dia tuan-tuan. Jadi dalam surah ini Allah SWT menjelaskan tentang keadaan apakah perihal yang berlaku pada hari akhirat, untuk menjelaskan lagi apa yang
Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tin, fama yukadzibuka ba'du biddin. Itu dia tuan-tuan, ya. Maka apakah manusia ni, adakah manusia masih lagi mendustakan akan adanya hari akhirat? Sedangkan dalam surah Al-Alaq nanti Allah Ta'ala akan menceritakan bagaimanakah keadaan, apakah yang berlaku pada waktu hari akhirat itu terjadi. Wallahu alam. Baik. Kandungan surah Makkiyah ini adalah merupakan surah yang pertama sekali turun kepada Rasulullah SAW. Jadi dalam sejarahnya, dalam sirah Nabi SAW, surah yang pertama turun kepada Nabi SAW ialah surah Al-Alaq ini. Walaupun ada dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ada dinyatakan pandangan-pandangan ulama-ulama tafsir, ulama-ulama Al-Quran, bidang pengajian Al-Quran, Ulumul Quran yang lain, pandangan-pandangan yang lain. Dia menyatakan sebenarnya ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW ialah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Nabi tak boleh baca. Ada yang mengatakan bukan Bismillah saja, tapi keseluruhan surah Al-Fatihah itu yang disuruh oleh Malaikat Jibril untuk Nabi baca. Tapi Nabi tak boleh baca ma'ana biqari'in. Lembaran itu tertulis padanya Bismillahirrahmanirrahim sampailah Alhamdulillahirrabbilalamin, sampailah ke akhir surah Al-Fatihah. Tetapi dalam kisahnya Nabi SAW diajar oleh Jibril membaca ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Dan ianya menjelaskan tentang 3 perkara penting. Pertama, menyatakan tentang hikmah kejadian manusia yang dijadikan oleh Allah SWT bermula dari lemah sehingga menjadi kuat, dan menjelaskan juga tentang kepentingan membaca dan menulis demi untuk membezakan manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini menyatakan isi yang pertama, perkara yang penting ialah hikmah kejadian manusia. Dan khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Jadi pertama sekali hikmah kejadian manusia itu dari sekutu darah disebut oleh Allah SWT. Dan yang keduanya ialah Allah Ta'ala menyatakan alladhi 'allama bil qalam, ya. Allah Ta'ala mengajarkan manusia itu menulis, membaca menggunakan pena dan menggunakan qalam. Kenapa nak bezakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain? Makhluk-makhluk yang lain tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Pernah kita tengok kucing baca? Pernah kita tengok kucing menulis? Tidak. Tapi manusia sesatunya makhluk Allah yang boleh membaca dan boleh menulis. Yang kedua, untuk menerangkan tentang sifat melampau manusia dan menentang segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermula daripada ayat yang ke-6, kalla innal insana layatgha. Sampailah ke ayat-ayat yang berikutnya. Inilah diterangkan oleh Allah SWT sifat melampau manusia, yang mana manusia ini boleh saja ada ketikanya menentang segala perintah Allah SWT. Hari ini pun kita tengok banyak manusia yang tidak akur kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Manusia kerap bersifat angkuh terhadap nikmat Allah SWT, selalu lupa terhadap Allah SWT, sedangkan dia hidup dalam nikmat harta, kekayaan dan sebagainya. Jadi begitulah ramai manusia yang memang angkuh terhadap nikmat Allah SWT, lupa dia tentang kekuasaan Allah SWT. Betul-betul, khususnya hari ini terlihat tentang gejala wabak, tersebarnya wabak COVID-19. Ada manusia yang bersifat angkuh dan bokak. Mereka tidak melihat ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bersifat angkuh, bertambah angkuh dan bokak lagi ada. Tak ada apa ni, ini sekadar demam-demam biasa, semua biasa, sehari 2 hari elok lah. Sedangkan wabak COVID-19 ini Allah Ta'ala turunkan pada manusia sebagai peringatan supaya manusia ingat akan adanya kekuasaan Allah SWT sebagai Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam ini, yang sepatutnya disembah oleh sekalian manusia. Tapi manusia ada yang tak mau sembah Allah, malah menyembah selain dari Allah. Disembahnya duit, disembahnya harta, disembahnya kekayaan, disembahnya kedudukan, disembahnya pangkat, disembahnya kebendaan. Dilupa semua itu sebenarnya adalah milik Allah. Tak ada satu apa pun di atas alam ini yang milik mutlak kita, tak ada, tuan. Kita ni sendiri pun
kepunyaan Allah SWT sampai masa Allah Ta'ala boleh ambil kita, kan? Baik. Ada di antara manusia yang ingkar terhadap Allah SWT, sedangkan dia wajib bersyukur di atas segala kelebihan yang dikurniakan oleh Allah SWT. Firman Allah SWT, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla innal insana layatgha. Surah Azim. Mafhumnya, ketahuilah manusia benar-benar melampaui batas. Sampailah ayat yang ke-8, ar-ra'a ustaghna inna ila rabbika ruj'a. Maksudnya mereka bahawasanya, ya, manusia dia melihat dirinya berkecukupan, tak perlu kepada Allah SWT. Apa yang ada pada diri ini semua adalah hasil daripada usaha dia. Maka Allah tegaskan, inna ila rabbika ruj'a, sungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kamu kembali. Ini dia, ya, manusia yang bongkak ini diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kebongkakannya. Maka Allah Taala tegaskan, ya, sesungguhnya kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali. Ya, kamu tidak akan boleh menongkat langit yang tinggi di atas, di dalam alam ini, di atas muka bumi ini. Satu masa nanti kamu dari tanah akan balik kepada tanah, akan disimpan, dikebumikan dalam tanah, dan satu masa kamu akan dibangkitkan untuk menghadap aku. Maka aku akan berikan balasan apa yang kamu buat di alam dunia dulu, buat iman syurga ataupun neraka. Waliyazubillah. Itu dia, penegasan Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menedahkan tentang sifat jahat Abu Jahal yang menegah Rasulullah SAW dari menunaikan ibadah solat, kerana sifatnya yang menyokong kezaliman dan agama menyembah berhala. Ini ada pada ayat yang ke-9 dan seterusnya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, sampailah ke akhir ayat. Itu dia isi yang ketiga. Allah Ta'ala menedahkan sifat jahat Abu Jahal, ataupun namanya sebenarnya Umar bin Hisham. Abu Jahal ni gelaran ataupun kunyah bapa orang yang jahil, Abu Jahalin. Nama sebenarnya bukan Abu Jahal, nama sebenarnya Umar bin Hisham. Sebab Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, berilah hidayah salah seorang dari dua Umar. Jadi waktu itu di kota Mekah ada dua orang pemimpin kaum Quraisy yang bernama Umar. Ya, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dan Umar bin Hisham, ini Abu Jahal. Maka Allah SWT beri hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi dalam surah Al-Alaq ni Allah SWT mendedahkan tentang kejahatan Abu Jahal yang pernah menahan Nabi, mencegah Nabi, melarang Nabi dari mendirikan solat di perkarangan di kawasan Masjidil Haram. Masjidil Haram ni Kaabah tengah-tengah keliling. Dia tidak ada sempat, tidak ada bangunan. Tidak ada seperti mana kita lihat di Masjidil Haram pada hari ini. Betul-betul tanah lapang lembah tu. Jadi itulah dia kawasan Masjidil Haram. Maka Nabi satu ketika pernah nak semayang di situ, ditegah oleh Abu Jahal. Kerana Abu Jahal ni pemimpin yang berkuasa. Nabi tidak ada kuasa itu. Nabi seorang utusan Allah SWT semata-mata mengajak manusia meninggalkan menyembah berhala dan balik menyembah Allah yang Maha Esa. Ketika itu Nabi SAW masih di kota Mekah Al-Mukarramah, belum diperintah Allah berhijrah dan mendirikan kerajaan Islam di kota Al-Madinatul Munawwarah, belum lagi. Jadi waktu tu kita nampak Abu Jahal lah yang ada power, ada kuasa. Maka Allah Ta'ala dedahkan kejahatan Abu Jahal ini. Dalam ayat-ayat berikutnya, ayat bermula ayat 9 sampailah ke akhir surah. Kerana sikapnya yang menyokong kezaliman dan agama menyembah berhala, Allah SWT juga menjanjikan janji-janji buruk kepadanya seandainya ia berterusan dalam kesesatan, kekufuran dan penderhakaan. Malah memberi peringatan kepada Rasulullah SAW sebagai dia tidak mengindahkan segala ugutan Abu Jahal dan maki hamun orang-orang musyrikin. Allah SWT berfirman, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, sampailah ayatnya yang akhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, atau kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Itu dia. Jadi itu dia tuan-tuan.
Ya, ayat yang 9 hingga 19 ni menceritakan tentang keadaan Abu Jahal ni tadi dan pengikutnya yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai akhirnya mukadimah surah Al-Alaq pada kali ini, pada malam ini kita berbicarakan tentang cara penurunan surah ini, iaitu hadis permulaan turunnya wahyu. Bahagian pertama surah ini turun di peringkat awal penurunan Al-Quran, sementara baki ayat yang lain turun agak lewat, iaitu selepas dakwah mula berkembang dan penentangan Quraisy terhadap dakwah semakin meningkat. Jadi bahagian pertama surah ni mana? Ayat 1 hingga ayat 5. Ayat 6 sampai ayat akhir 19 itu turun kemudian. Sebenarnya disebut oleh penyusun kitab ini. Waktu dakwah Islam sudah mula berjalan, sudah mula dilaksanakan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum yang digelar sebagai Al-Ashratul Kiramil Bararah, 10 sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita baca satu hadis yang diambil oleh Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Ahmad juga Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahawa permulaan wahyu yang dimulakan kepada Rasulullah SAW ialah mimpi yang baik lagi benar dalam tidur. Jadi sebenarnya konsep ar-ru'ya as-sadiqah tu ada, mimpi yang benar tu ada, dan ianya banyak berlaku kepada para nabi dan para rasul, kerana mereka ini golongan yang tak boleh diganggu oleh syaitan. Mimpi mereka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan mainan tidur ataupun daripada gerak-geri syaitan nak menggoda manusia, tak. Jadi ar-ru'ya as-sadiqah itu memang berlaku kepada para nabi dan rasul. Maka tidaklah lagi Nabi bermimpi suatu mimpi, melainkan datanglah mimpi itu seperti cahaya subuh. Jadi Nabi SAW kalau mimpi ketika itu, waktu Nabi SAW sedang beruzlah, sedang bertahanuf di Gua Hira ni, Nabi ada bermimpi. Dan mimpi Nabi itu ada kalanya seperti cahaya subuh. Cahaya subuh ni macam ni, cahaya putih tu lah. Garisan putih di ufuk timur itulah namanya cahaya subuh. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi ke tempat-tempat yang rendah yang boleh melihat matahari terbit. Macam kalau di Malaysia ni, kalau kita pergi sebelah pantai timur, maka kita boleh lihat matahari terbit, kita boleh lihat cahaya subuh. Tapi tempat lain boleh tak? Boleh. Kalau kita betul-betul membuat pengamatan, kita boleh melihat juga cahaya subuh. Disebut subuh, cahaya subuh ni adalah garisan putih di ufuk timur. Bila garisan putih itu nampak di ufuk timur, itulah tandanya waktu subuh sudah masuk. Maknanya sempadan nak masuk siang tu ada balik, akan menjelang. Malam semakin hilang dari langit, dari waktu manusia. Macam sekarang ni malam ni, tapi belum lagi. Kalau tengok jam saya ni, masih lagi ada sedikit waktu maghrib, hampir-hampir nak luput waktu maghrib. Maksudnya kalau di langit, kita tengok langit belakang tu, langit di sekeliling kita ni, langit tu dah hitam gelap. Kalau ada ufuk, ada warna merah di ufuk barat pun mungkin tak berapa nak nampak lagi. Bila dah gelap gelita langsung malam, maknanya waktu maghrib sudah luput, sudah habis. Masuklah waktu isyak, dan waktu isyak ni akan berterusan sampai zahirnya cahaya putih di ufuk timur, iaitu cahaya subuh tadi. Wallahu a'lam. Kemudian baginda SAW cenderung duduk di tempat sunyi mengasingkan diri. Jadi Nabi SAW, pada waktu-waktu ini memang Nabi SAW banyak bersendirian, mengasingkan diri, jauh daripada kesesatan orang-orang Arab Quraisy yang semakin teruk, semakin menggila. Jadi Nabi SAW tengok keadaan ini tidak baik pada mata baginda, maka baginda mula mengasingkan
mula beruzlah, mula bertahanus. Nabi SAW berkhalwat di Gua Hira, lalu bertahanus, yakni beribadah di dalamnya, iaitu beribadah di dalam masa beberapa malam. Nabi pergi ke sana, beruzlah sana masa yang di Gua Hira itu beberapa malam sahaja. Tidaklah sepanjang, tidaklah dalam sebulan tu direct, tak. Beberapa hari. Seberapa hari Nabi turun balik ke rumah. Setelah itu baginda kembali beristerinya dan mengambil bekalan untuk menyambung ibadahnya. Nabi balik pun sekejap saja, tak lama. Dan Nabi naik balik ke Gua Hira dengan bekal makanannya, bekal minumannya. Dan Sayyidatuna Khadijah memahami keadaan Nabi SAW ni. Sayyidatuna Khadijah tidak pernah komplain. Inilah contoh penghulu wati syurga, isteri misali tak pernah tanya suami. Suami pergi Gua Hira, bersunyi-sunyi sana, tak ada pun isteri tanya, abang jangan-jangan ada perempuan tunggu kat Gua Hira tak? Tak ada, tuan. Sayyidatuna Khadijah sebagai seorang isteri yang salihah, sentiasa bersangka baik pada suaminya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pun memang ke Gua Hira nak bertahanus, nak beruzlah, bukan nak jumpa puteri kayangan dah. Atau kadang-kadang kita bila saya faham ada setengah-setengah kalangan kita yang ikut jemaah tabligh, bila nak meninggalkan keluarga kadang-kadang timbul soalan, kenapa sampai 40 hari kan? 40 hari lama tu. Kenapa sampai 40 hari pergi bersama jemaah berdakwah, keluar 40 hari sedangkan benda itu dibolehkan dan disukai dalam syariat, tak ada masalah. Tapi janganlah isteri dan keluarga itu ditinggalkan begitu saja, tak diberi apa-apa bekalan. Tak patut pula perbuatan macam tu, seolah-olah kita mengabaikan keluarga kita. Wallahu alam. Kemudian baginda SAW kembali lagi kepada isterinya Khadijah dan bergewakan suami itu juga sehingga datanglah kepadanya kebenaran. Begitulah keadaan Nabi SAW beruzlah tu, turun naik. 8 hari seminggu sekali balik. Lepas tu dah balik ke Gua Hira, tak ada kerja lain melainkan berkhalwat, beruzlah dan bertahanus, beribadah. Nabi SAW semayang Nabi waktu itu ikut syariat Nabi Ibrahim AS, dua kali semayang. Pertama waktu pagi, kedua waktu petang. Bukratan wa asila. Bukrah itu pagi, asila itu petang, kan? Baik, sewaktu baginda berada dalam Gua Hira, maka datanglah kepadanya malaikat. Lalu ia berkata, Iqra, bacalah. Berkata Rasulullah SAW, aku tidak pandai membaca, ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Nabi jawab, ma ana biqari. Kata saya tak reti baca. Kerana Nabi memang sifatnya ummi, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Bahawa Allah SWT lah yang mengutuskan di kalangan masyarakat yang ummi, yang tak boleh baca menulis, itu seorang rasul, utusan dari kalangan mereka. Maknanya Nabi SAW ini juga seorang yang ummi, tak boleh baca, tak boleh tulis. Kemudian Jibril mendakap aku sehingga terasa kepadaku kesungguhannya. Kemudian dilepaskan aku. Lalu ia berkata, bacalah. Maka aku berkata, aku tidak pandai membaca. Kemudian beliau memeluk kuat kali yang kedua hingga terasa kepadaku kepayahan. Kemudian dilepaskannya aku dan dia berkata, bacalah. Maka aku berkata, aku tidak pandai membaca. Dua kali. Pertama dia peluk, suruh baca, tak boleh, dia peluknya. Oleh malaikat Jibril peluk Nabi sampai nafas Nabi disemput, tak boleh nak bernafas. Nabi kata, ma ana biqari'in. Kali kedua Jibril lepaskan, Jibril peluk kali kedua, Iqra ya Muhammad. Maka Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca ni ya Jibril, aku tak pernah belajar membaca dan menulis. Tu dia, ada hikmah dia. Kenapa Nabi SAW dijadikan tidak boleh membaca dan menulis? Kalau tidak, nanti akan ada tumahan. Al-Quran ini bikinan Muhammad, bukan satu revelation from the God, bukan satu wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu.
Kemudian lepaskan aku, lalu dia berkata, bacalah. Maka aku berkata, aku tidak pandai membaca. Kemudian bila mulut kau kuat kali yang kedua sehingga terasa kepada aku kepayahan. Kemudian lepaskannya aku dan dia berkata, bacalah. Maka aku berkata, aku tidak pandai membaca. Setelah itu meluk aku kali ketiga, lalu dipeluknya sungguh-sungguh yang aku terasa eratnya. Kemudian lepaskan aku. Maka ia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat-ayat pertama Al-Quran yang Jibril turunkan kepada Nabi SAW. Jadi bila ayat tu dah selesai dibaca Jibril, Nabi pun dah baca. Apa yang berlaku, tuan-tuan, diceritakan oleh satu Aisyah. Maka pulanglah Rasulullah SAW dengan ayat-ayat itu dengan hati yang gemetar. Nabi pun jadi takut. Ini bukan kisah main-main atau kisah fantasi, ini kisah benar. Siapa-siapa ada waktu itu melihat bagaimana Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian masuk ke dalam rumah menemui isterinya Khadijah sambil berkata, selamatkan aku, selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Maka diselimutkan baginda hingga hilang rasa cemas. Maka Nabi pun terus meninggalkan Gua Hira, lari dalam keadaan yang ketakutan tadi, nafas pun tunai kepenatan, dengan keadaan gemetar kerana tak pernah melihat rupa malaikat Jibril yang sebenar. Bagaimana rupa malaikat Jibril tu tak pernah tengok. Nabi jadi takut. Tengok pula Jibril bila peluk Nabi sampai nafas semput. Maka apa yang berlaku, Nabi selepas dia baca ayat 105 surah Al-Alaq ni, Nabi terus tinggalkan Gua Hira, lari balik ke rumah. Ketuk-ketuk bila saya Khadijah buka, Nabi tu meneru pergi katil. Nabi kata, zammiluni, selamatkan aku. Selimutkan aku. Sejuk sangat ni, takut. Sejuk tu kenapa? Kerana rasa ketakutan tadi. Baik. Maka disembuhkan baginda hingga hilang rasa cemas baginda. Kemudian baginda berkata pada Sayyidatuna Khadijah, setelah menceritakan cerita tersebut, aku bimbang keselamatan diriku. Jadi Sayyidatuna Khadijah, Nabi SAW cerita apa sebenarnya yang berlaku daripada malam tadi sampai jadi macam ni. Nabi SAW menceritakan pada Sayyidatuna Khadijah satu persatu. Baik. Kemudian baginda berkata kepada Sayyidatuna Khadijah setelah menceritakan cerita tersebut, aku berkata kepada aku bimbang keselamatan diriku. Lalu Khadijah pun berkata kepadanya, jangan bimbang, bertenanglah. Demi Allah, kamu tidak mungkin disisiakan oleh Allah kerana kamu bersifat suka menyambungkan silaturahim, jujur, dan kamu ini suka menolong orang-orang yang lemah, ini orang susah, suka memuliakan dan menjamu tetamu, dan kamu suka menolong orang yang ditimpa kecelakaan. Itu yang dijawab oleh Sayyidatuna Khadijah pada Nabi SAW, menenangkan Nabi ni. Yang datang tu bukan orang pelik-pelik, itu orang yang hebat. Kerana kamu sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, sudah menunjukkan teladan yang baik. Jadi semua membantu orang yang memerlukan. Kenapa nak takut kepada malaikat Jibril ni? Dia juga adalah makhluk Allah seperti kita juga. Begitulah kata Sayyidatuna Khadijah, takkanlah malaikat nak buat jahat pada abang-abang, seorang yang baik. Mesti malaikat jumpa abang ni nak tengok abang ni macam mana, dan mungkin nak membantu supaya jadi lebih baik, Baik. Kemudian Khadijah pergi bersama baginda menemui Waraqah ibnu Nawfal ibnu Azad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay. Dia adalah sepupu Khadijah. Maka Sayyidatuna Khadijah nak mendapatkan kepastian apa sebenarnya yang berlaku kepada suaminya Nabi Muhammad SAW ni. Sayyidatuna Khadijah bawa Nabi SAW bertemu dengan
sepupunya iaitu Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ya, nampak dikatakan Waraqah ini beragama Nasrani. Ya, tidak menyembah berhala seperti mana kebanyakan orang-orang Quraisy Mekah ketika itu. Kalau kita baca dalam sejarah umat Arab, orang-orang Arab sebelum kedatangan Nabi SAW, ada yang kebanyakan menyembah berhala, dan ada juga yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang-bintang. Ada sebahagian yang lain menganut agama-agama Samawi seperti agama Majusi. Ada ini penduduk orang Arab yang tinggal berjiran dengan negara Parsi, mereka memeluk agama Nasrani. Ada yang memeluk agama Yahudi. Contohnya orang-orang Arab Himyar di Yaman, mereka beragama Yahudi ataupun Judaism. Ada orang Arab yang beragama Nasrani ada. Mereka inilah yang kita baca ni. Mereka beragama Nasrani, mengakui Nabi Isa sebagai pesuruh Allah. Dan dalam kitab Injil yang asal ada disebut tentang akan zahirnya seorang Nabi Rasul akhir zaman, namanya Muhammad. Dan dalam kitab-kitab suci agama lain pun ceritakan benda yang sama. Kitab suci Hindu pun ada, kitab suci Majusi pun ada, apatah lagi kitab suci Taurah dan Injil, walaupun sudah diubah suai sehingga tiada lagi menyebut tentang Nabi akhir zaman namanya Nabi Muhammad SAW, tetapi akhirnya kebenaran tetap akan diterzahir. Manusia yang beragama Nasrani ini akan tahu juga bahawa sebenarnya mereka patut menyembah Allah yang Maha Esa, bukan menyembah Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kerana Tuhan itu sifatnya tidak beranak, lam yalid walam yulad. Kalau Isa ni Tuhanan bapa, Tuhan anak, mesti ada Tuhan cucu, Tuhan cicit. Jadi tak berkesudahan. Sedangkan Tuhan ini sifat wajib baginya bersifat tunggal. Dia mesti Tuhan yang Maha Esa, kan? Wallahu alam. Maka Nabi SAW dibawa oleh Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni siapa? Sepupu Sayyidah Khadijah, orang Arab juga. Ya, kan? Dan waktu itu Waraqah ni dah tua sangat-sangat dah. Mata pun dah kelebu asap, tak nampak. Tak tahulah sebab tua ke sebab ada penyakit ke, Allah tak sebut kat sini, wallahu alam. Baik. Dia adalah sepupu Khadijah. Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu Sayyidatuna Khadijah. Waraqah adalah seorang yang beragama Nasrani pada zaman jahiliah, pandai menulis dalam bahasa Arab. Beliau seorang tua dan buta. Masa dia muda, dia boleh menulis kitab, antaranya kitab Taurah, Zabur dan yang lain. Kerana dia seorang yang dipanggil literate. Literate ni maksudnya boleh membaca, boleh menulis. Cumanya waktu itu dia ni dah tua sangat-sangat dah, tak berdaya dah. Maka Khadijah pun berkata kepadanya, wahai sepupuku, cuba dengar sesuatu dari Muhammad ini. Kemudian Waraqah bertanya Rasulullah SAW, apakah yang telah kamu lihat? Lalu Rasulullah SAW menceritakan apa yang dialami dan dilihatnya. Setelah itu Waraqah pun berkata kepadanya, inilah Jibril yang pernah diturunkan Allah ke atas Nabi Musa. Nampak? Jadi jumpa dia, Waraqah tanya, apa nak jumpa saya ni, apa gerangan atau bahasa Melayu. Jadi Sayyidina Khadijah menceritakan, kami nak jumpa abang ni, nak berceritakan tentang apa yang berlaku kepada suami saya Muhammad ni. Ada sesuatu yang pelik berlaku. Maka Waraqah minta Nabi cerita daripada mula sampai habis. Bila dah cerita sampai habis, Waraqah mengambil satu kesimpulan. Kesimpulan ni itu ialah jawapan dia ni. Apa dia? Inilah Jibril yang pernah diturunkan Allah SWT ke atas Nabi Musa AS. Sekiranya aku masih muda, remaja dan masih hidup ketika kaummu menghalau kamu. Jadi Waraqah bin Naufal menyatakan demikian.
Kata yang jumpa tu, yang peluk sampai semput tak boleh menapis tu, itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang pernah turun kepada nabi-nabi terdahulu, khususnya Nabi Musa alaihissalam. Itu dia kata Warqah bin Nawfal, Nabi Musa tu beribu-ribu tahun sebelum zaman Nabi SAW ni, tapi Jibril yang turun kepada Nabi Musa ketika itu, Jibril inilah juga yang sama turun kepada Nabi SAW membawa ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq sebagai wahyu Allah yang pertama. Itulah Maka Warqah pun kata, sekiranya aku masih remaja dan masih hidup ketika kaummu menghalau kamu. Nampak? Warqah menyatakan, kalau waktu ni kejadian pada kamu ni Muhammad, aku ni tua sangat dah. Kalau aku ni muda, dapat menyaksikan keadaan saat-saat kaum kamu menghalau kamu. Terkejut Nabi SAW. Nabi pun tanya serta-merta, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Sebab Nabi ini dalam kalangan penduduk Arab Quraisy Mekah, beliau digelar Al-Amin, orang yang terbaik, tak pernah bohong, tak pernah curi, tak pernah buat jenayah, tak pernah. Memang manusia paling amanah, paling jujur. Digelar Al-Amin, itulah Nabi Muhammad SAW. Tapi bila Nabi dengar ayat-ayat yang dibaca tu, yang dibaca tu, Nabi terasa bertanya-tanya, ingin tahu keadaan yang sebenar. Maka Warqah pun menceritakan keadaan yang sebenar. Itu dia. Ya, kerana tidak pernah datang seorang pun yang membawa, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Jadi Nabi SAW tak percaya. Apakah mereka ni tergamak nak buang aku daripada kota Mekah ni? Aku ni digelar Al-Amin di kalangan mereka. Tapi Warqah menjawab, ya, kerana tidak pernah datang seorang pun yang membawa risalah seumpama yang kau bawa itu, melainkan ia akan dimusuhi, dan sekiranya aku masih hidup pada hari berkenaan, tentulah aku akan menolong kamu. Di dalam polis ni macam tu lah, bergolakan, serbu-serbi ada. Itu dia. Jadi kata Warqah, aku tak pernah tengok orang lain seperti yang melakukan hal serupa seperti kamu ni, wahai Muhammad. Tak pernah tengok. Kan? Dan kalau risalah itu muncul pada akhir zaman, ketika itu Nabi tak ada, Rasul tak ada, maka Warqah bin Nawfal menawarkan dirinya untuk membantu perjuangan mendaulatkan agama Allah SWT ni. Baik, kemudian tidak berapa lama setelah itu Warqah pun meninggal dunia dan wahyu pun terhenti. Jadi selepas balik daripada itu Warqah meninggal, wahyu pun terhenti. Apa urusan yang terhenti serta-merta? Maafkan saya. Maknanya segala-gala urusan keduniaan, keakhiratan, semua akan terberhenti, akan tersekat. Nabi berasa amat kecewa dengan situasi tersebut, dan disebabkan terputusnya wahyu, Rasulullah SAW berulang kali pergi ke bukit untuk menamatkan riwayat. Dari Nabi SAW waktu itu memang sangat kecewa apa yang berlaku. Nabi pernah terfikir untuk membunuh diri. Pernah terfikir sebab lepas tu wahyu putus, tak turun dah. Nabi pernah nak rasa nak bunuh diri. Tak ada gunanya menyimpan orang seperti aku, biar aku mati. Nabi sampai ke tahap tu. Rasulullah SAW berulang kali pergi ke bukit untuk menamatkan riwayat baginda dari atas puncak bukit, dan setiap kali ingin melakukannya, maka Jibril menghalau baginda. Jadi Nabi SAW telah timbulkan rasa dendam dalam pengikut-pengikut baginda, dan menang nak provoke pula. Nabi tak benarkan, dan itu boleh menyebabkan kekacauan khalayak ramai. Ikut-ikut waktu ni tak boleh ada perhimpunan khalayak ramai. Tapi kalau dah ada, maka tak boleh ditahan. Bagaimana? Jangan keluarkan kata-kata provokasi yang boleh mencetuskan pergaduhan.
Jadi serupa macam anak Nabi ni, terputus wahyu tu, kita untuk berbagi tiga, bagaimana nak mengisi masa tu, kita cari dalam online internet, isi-isi agama, macam-macam agama, artikel agama dan sebagainya. Rasulullah SAW beberapa kali pergi ke bukit tu menamatkan riwayat baginda dari atas puncak bukit, dan setiap kali baginda Nabi ingin melakukannya, maka Jibril menghalau baginda. Lalu Jibril berkata, wahai Muhammad, kamu adalah Rasul yang benar. Maka tenanglah perasaan hati Rasulullah SAW. Rupanya setiap kali Nabi nak membunuh gini, Jibril tahan Nabi. Jibril tumbuhkan persoalan dalam dalam minda simpulan ni lah. Memang betul lah kamu, tapi sekarang keadaan dah berbeza, kamu kena jangan layan segala teman-teman syaitan itu. Lalu Jibril berkata, wahai Muhammad, kamu adalah Rasul yang benar. Maka tenanglah perasaan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuan-tuan. Bila orang melihat Nabi dan Jibril ni ketenangannya luar biasa, maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, tanya kepada Jibril, apa rahsia? Bagaimanakah cara kita nak mengabdi diri pada Allah SWT dengan memperbanyakkan ibadah kepadanya. Baik. Rasulullah SAW berulang kali pergi ke bukit untuk menamatkan riwayat baginda dari atas puncak bukit, dan setiap kali Nabi SAW ingin melakukannya, maka Jibril menghalang baginda. Lalu Jibril berkata, wahai Muhammad, kamu adalah Rasul yang benar. Tenanglah perasaan hati Rasulullah SAW. Ini adalah satu kesilapan untuk menahan saya, khususnya daripada menziarahi kematian ataupun ke kubur, mendoakan mereka yang mati. Kerana ini adalah perkara yang baik, maka Jibril takkan tahan, Jibril takkan bagi makan orang. Kan? Betul tuan-tuan. Dan setiap kali Nabi ingin lakukannya, maka Jibril menghalang baginda. Lalu Jibril berkata, wahai Muhammad, kamu adalah Rasul yang benar. Lalu tenanglah perasaan hati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu banyak. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Tapi yang sebenarnya huruf-huruf ini lebih khusus kepada pengertian ayat 1 hingga 5 surah Alaq dari kacamata perspektif ini, kacamata agama kita, agama Islam. Wallahu alam. Maka itulah bila keadaan ini berlaku, Jibril berkata demikian, maka tenanglah hati Nabi SAW. Nabi SAW pun jadi hati menjadi seorang yang tenang. Kenapa? Kerana wahyu itu turun kembali. Sebenarnya ada yang kata ulama-ulama bidang pengajar Quran, ada sebab Allah Ta'ala hentikan wahyu buat sementara. Ada sebabnya. So yang ternampak yang tadilah, sebab yang ternampak tu kita tahu hanya Allah Ta'ala dan Nabi SAW yang lebih mengetahui. Kan? Jadi habis kita membincangkan tentang muqaddimah surah Al-Alaq. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan kupas bahagian pertama tafsir surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 8. Tajuknya hikmah kejadian manusia dan pengajaran tentang membaca dan menulis. InsyaAllah ayat 1 hingga ayat 8. Ayat 1 hingga ayat 8 surah Al-Alaq. Kita akan mula bincangkan pada kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Dengan izin Allah SWT, itu pada bulan Ogos nanti. Bulan Ogos nanti itu pada 10 Ogos 2020. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kupasan tafsir surah Al-Alaq ini untuk bahagian yang kedua, insyaAllah. Tarikh ni kita bagi tadi itu pada 10 Ogos 2020, insyaAllah. Kuliah yang tafsir yang pertama dalam bulan Ogos ini. Daripada 6 siri kuliah maya, kita sudah menyempurnakan kesemuanya sekali. Kena 6 kuliah maya itu. Dan ini kuliah yang
Kalau ikut jadual saya yang saya susun semula ni adalah kuliah yang akhir untuk bulan Julai ini ya, kerana ada beberapa kuliah lagi sebab ni, tapi semua kuliah itu tertangguh, belum bermula lagi ya. Jadi habislah kuliah untuk bulan Julai. Kita akan masuk ke bulan Ogos selepas ya, musim Hari Raya Idul Adha tu, Hari Raya Korban, insyaAllah kita akan mula semula kuliah maya kita untuk tiga kitab. Antara salah satunya ialah kitab At-Tafsir Muni Juzul 30 dia, selain daripada kitab Fiqh Mahaya Jilid 4 dan juga kitab Syarah Matan Al-Barahin. InsyaAllah kita akan sambung semula ikut flow dia, ikut giliran dia pada bulan hadapan, bulan Ogos, insyaAllah izin Allah SWT kita akan bertemu pada hari yang disebutkan tadi. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan apa kita kongsikan malam ni ada manfaat untuk kita bersama. Bila kita jadikan pada Allah, kita berhormati bagi Allah SWT, kita bagi bersama seperti anak kita akan baik dunia sampai akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan oleh kasar bahasa dalam ucapan semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dari tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengambil peluang dan kesempatan ini untuk mengucapkan kepada tuan-tuan puan selamat menyambut hari Idul Adha dan selamat melaksanakan ibadah korban mengikut SOP di tempat masing-masing. Dan harapan kita semoga tuan-tuan selamat menyempurnakan ibadah korban ini, sentiasa dalam perlindungan Allah SWT, berada dalam kesihatan yang baik dan dijauhkan daripada wabak berbahaya khususnya wabak COVID-19 ni, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Aku kalau zat Allah azza wa lakum. Kita akhir kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafarah salatul asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa marhaban wa taqdim ba'di tafsir as-suma. Allah min al-kafin huwa li'ana wa min syarri Allahumma barik syamla wa farij wa shidqa wa zalzal muslimin kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar ya Mutakmi, Allah ya Allah ya Allah, Allah ya Masal Kitab wa Mujassa wa Azma'az Ahzim wa Salahin wa Muslim Amramin. Rabbana zanzil wa fahmi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka lakal masir. Rabbana taqabbal du'ana muslimin wa liqa'ana innaka sami'un ta'imana yatumrihuna wa fiha hasanatan wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal karim bila hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.